agak kurang kita dapat jalankan sebab dengan keadaan COVID yang melanda negara kita pada ini. Kalau kita lihat sebelum ini banyak program outreach yang kita buat, contohnya antara yang terkenal adalah Carnival Pengajian Tinggi Negara, Jom Masuk FPT dan lain-lain. So kita tengok kalau tahun depan keadaan dah okey dan dibenarkan, kita akan meneruskan lagi program-program berbentuk outreach. Dan perkara yang seterusnya ataupun perkara yang kelima, kita nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, kita telah menghasilkan video-video yang berdurasi 1 minit. Kenapa 1 minit? Okey, 1 minit ni adalah yang pertama sebab kadang kita buat satu video, kalau kita buat dalam satu tempoh masa yang panjang, contohnya kita ambil masa 5 minit ataupun 10 minit, biasanya kita punya followers, likers kita, dia hanya melihat video itu hanya sebentar saja dan biasanya dia akan hilang fokus. That's why kita dah mencadangkan, kita juga berbincang dengan pihak kementerian, kita akan banyak menghasilkan video-video 1 minit. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat juga di peringkat kementerian di KPT, dia punya FB ataupun dia punya IG, banyak video-video mereka hasilkan dalam video 1 minit yang mereka kongsikan di media sosial, di pelbagai platform WhatsApp, Telegram dan lain-lain. So kita lihat keberkesanan video 1 minit ni agak membantulah dari segi hebahan dan promosi. Okey, berkaitan dengan media, biasanya kalau untuk media, kita ada 2 perkara yang kita akan lihat berkaitan dengan media. Yang pertama, kalau kita lihat media, yang pertama kita perlu membuat jemputan untuk media. Dan yang kedua, kita ada siaran media. Okey, apa yang perlu, perkara-perkara yang perlu ada jemputan media. Yang pertama, kita kena kenal pasti dulu VVIP yang terlibat dengan program tersebut. Kalau kita lihat, mungkin pengurusan di peringkat kementerian ataupun jabatan JPPKK, dan biasanya jemputan yang melibatkan urusan tertinggi di kementerian, pengarah-pengarah bahagian, biasanya dikeluarkan oleh UKK, JPPKK. Kemudian kita lihat juga informasi mengenai majlis, maklumat umum kertas kerja. Perkara ini adalah penting supaya untuk satu-satu majlis kita tahu apa sebenarnya majlis itu berkaitan dengan apa. Kita nak lihat supaya bila kita buat jemputan kepada VVIP, pengurusan tertinggi, biasanya mereka akan bertanya dengan pihak kita, apa maklumat umum berkaitan dengan majlis tersebut, adakah majlis ini telah diluluskan, dan sekiranya perkara-perkara lain, contohnya siapakah jemputan, ahli-ahli yang terlibat. So benda-benda ini kita boleh dapatkan dalam informasi berkaitan dengan majlis tersebut. Dan juga atau cara majlis perlu dilampirkan untuk makluman para media. Biasanya bila media hadir ke institusi, mereka akan lihat dulu atau cara majlis, flow majlis tersebut. Dia akan lihat kedatangan VIP, selepas tu apa berlaku, what next, ucapan, gimmick ataupun ada perasmian apa-apa. That's why untuk atau cara majlis itu penting untuk media, diorang nak capture untuk dimasukkan dalam hebahan ataupun siaran mereka nanti. Kemudian untuk kaitan ataupun siaran media, biasanya kalau siaran media ni, PRO, Pegawai Perhubungan Awam isu, dia dah faham lah apa itu siaran media. Dan biasanya untuk siaran media, untuk suatu event, Pegawai Perhubungan Awam di institusi, di politeknik dan di kolej harus menyediakan siaran media, ataupun kita juga panggil dia dalam Englishnya media release. Dan biasanya kalau program itu melibatkan pengurusan tertinggi, siaran media itu perlu dibuat semakan oleh pihak UKK, JPPKK terlebih dahulu. So saya mungkin mohon pada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya selepas ini terdapat program-program yang melibatkan jemputan daripada pihak pengurusan tertinggi, siaran media tersebut perlu disemak di peringkat institusi, kemudian dihantar pada pihak kami UKK, JPPKK untuk semakan selanjutnya. Okay. Okay, so seterusnya kita ada sedikit aktiviti. So saya mohon tuan-tuan dan puan-puan aktifkan dulu
device untuk nearport. So nanti pihak mesti akan share dia punya password. Okey. Terima kasih Cik Saiful. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey, untuk menggunakan nearport ni, tuan-tuan kena ada lagi satu device yang mempunyai line internet. So pergi dekat handphone lah, lagi senang pakai handphone. Bila pakai handphone tu, Google Nearport. Okay, apabila tuan-tuan dan puan-puan dah Google Nearport, assign as a student, and then masuk nama lah, nama masing-masing. Okay, apabila dah masuk nama-nama masing-masing tu, dia akan minta kod. So kod dia adalah sini dekat screen tuan-tuan, 8WADS. 8WADS. So masukkan kod tu ke dalam Nearport tuan-tuan. So nanti nama-nama perempuan yang tuan-tuan dan perempuan dah register, dia akan appear di skrin ni lah. Okey, tuan-tuan boleh masukkan password untuk Nearport. Cik Azata dah masuk. Cik Syaharudin pun dah join. Kita tunggu rakan-rakan tuan-tuan perempuan yang lain. Pilih soalan Cik. Puan Nur Hashimah. Ya. So siapa yang dah masuk tu boleh jawab soalan yang kita kemukakan. Soalannya adalah, siapakah yang bertanggungjawab bagi penyediaan press release ataupun kenyataan media bagi sesuatu program ataupun aktiviti ataupun majlis. So pilihan jawapannya ni ada dua, A ataupun B. A adalah pengarah program, B adalah pegawai perhubungan awam. So boleh jawab sekarang. Soalan ni agak straightforward. Ni share macam tu? Share ni apa dia? Tunggu semua dulu. Okey. Okay, ada lagi. Chelsea dah jawab lagi. Seorang lagi belum jawab. Chelsea dah jawab. Okay. Participation lagi ada lagi. Baru 91%. Ada orang. Oh ini. Report 12, ada lagi 2. Boleh hide nama. Share ni semua boleh tengok share tu. Okey, nampak semua menjawab jawapan tu, semua jawapan B betul, pegawai perhubungan awam. Okey, so nampaknya macam semua dah menjawab dapat silap. 93%. 87%. 16 orang, belum lagi. Ada lagi. Okey, ada seorang lagi. Okey. Cik Nasrul, silakan jawapan dia. Cik Drew. Okay, so kalau kita lihat semua dah jawab 100%. So semua memilih B dan jawapannya adalah betul. So next kita pergi kepada protokol dan pengurusan majlis. Okey, untuk satu majlis ataupun acara, kebiasaannya protokol dan pengurusan majlis ni adalah penting. Dan biasanya untuk protokol yang melibatkan pengurusan tertinggi di kementerian ataupun melibatkan pemimpin-pemimpin di peringkat negeri, kita juga akan berurusan ataupun kita akan berhubung juga dengan
pihak kementerian dan juga peringkat negeri kan. So untuk protokol dan pengurusan majlis, yang pertama perkara yang kita akan lihat adalah acara majlis, di mana biasanya memang acara majlis ini begitu penting sebab acara majlis yang okey ataupun tersusun, dia akan menyebabkan kita punya majlis berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan salutasi dan susunan tempat duduk VIP. Salutasi ni biasanya kita akan lihat siapa yang paling kanan dan biasanya untuk penyediaan teks untuk VIP, biasanya bahagian salutasi ni kita akan asingkan sebab biasanya salutasi ni kadang-kadang pengalaman kita kan, dia boleh berubah before event, 10 minit, 20 minit before event pun benda boleh berlaku kan, boleh berubah. That's why pengalaman kita kan, kita cuba asingkan. Kalau untuk salutasi untuk VIP, kita akan buat dalam helaian yang berbeza, dan sekiranya ada perubahan di peringkat-peringkat terakhir, kita boleh menukar salutasi itu dalam bilik-bilik masa. Dan berkaitan dengan susunan tempat duduk VIP, kita akan lihat ke kanan grade ataupun dia punya jawatan dia, kita akan susunlah kan, daripada tengah ke kanan ke kiri, macam itulah. Dan biasanya tempat duduk VIP ni dia dalam nombor yang ganjil sama ada 3, 5 ataupun 7 biasanya memang macam tu susunannya, adalah kita ambil nombor yang ganjil. Kemudian seterusnya kita lihat bahan-bahan bercetak dan juga bahan majlis. Bahan-bahan bercetak ni banyaklah untuk satu majlis. Mungkin kita buat dia punya poster, kita buat dia punya banting, roll up banting, dan lain-lain, mungkin ada buku program dan lain-lain. So bahan-bahan bercetak ni dia akan bantu untuk kita punya majlis, dan juga bahan-bahan bercetak dan juga mungkin bahan-bahan dalam bentuk soft copy, biasanya dia akan membuatkan suatu majlis tu dimaklumkan ataupun dihebahkan pada umumlah kan, pada komuniti, pada masyarakat dan juga pada institusi-institusi yang lain. Alright. Okey, yang ni mungkin kita buat macam ulang kaji kot kan, sebab saya rasa tuan-tuan dan puan-puan di institusi pun sudah maklum berkaitan dengan susunan logo, susunan logo, di mana kita perlu letakkan logo kementerian, di mana kita perlu letakkan logo politeknik, dan di mana kita perlu letakkan logo college community kita. Okey, untuk kedudukan logo yang melibatkan tiga logo tersebut, okey, kita perlu meletakkan logo kementerian yang ada jawatan negara tu, yang kita tulis KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi tu, kita perlu letakkan di bahagian tengah-tengah. Logo politeknik kita akan letakkan, kalau kita tengok screen tu, di belah kiri kita, jadi belah kiri KPT, dan logo college committee kita letakkan di belah kanan. Ini adalah satu susunan yang kita dah maklumkan juga pada semua institusi dan juga pada PRO di institusi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk sekiranya program itu hanya melibatkan, contoh kita ambil satu program itu hanya melibatkan warga college community saja, ataupun program itu melibatkan warga politeknik saja. So kedudukan logonya adalah logo kementerian dan juga logo college community ataupun logo politeknik saja. So untuk program-program bersifat sedemikian, hanya ada dua logo, iaitu logo kementerian dan juga logo college community ataupun logo politeknik. Okay, kita lihat pula yang ketiga adalah sekiranya program itu melibatkan jabatan ataupun institusi lain yang bekerjasama dengan kita. Okey, so macam mana kedudukan logo dia? Okey, kedudukan logo dia adalah logo kementerian masih di tengah, logo kita politeknik ataupun college committee berada di belah kiri, dan logo yang berkaitan dengan institusi jabatan yang bekerjasama dengan kita itu kita letakkan dia di sebelah kanan. So maknanya kita ada tiga logo, kementerian, poli ataupun college committee, dan juga logo jabatan ataupun institusi yang bekerjasama dengan kita tersebut.
Okey, kita lihat macam mana gambar yang sesuai kita ambil, dan gambar itu ataupun foto yang kita ambil itu yang biasanya ataupun yang boleh kita kongsikan di pelbagai platform, di media sosial, di aplikasi yang lain, dan pihak kami akan berkongsi dengan tuan-tuan macam mana bahawa gambar itu, kita kata gambar itu boleh kita kata dengan ayat yang mudah dia boleh bercakap lah kan. Okay, kita lihat gambar yang hujung tu kita nampak, kita tahu bila contoh kita ambil gambar yang paling kiri tu yang ada dia tengah buat macam sedikit amali tu kan. Okay. So kalau kita lihat bila kita share gambar tu kita boleh baca dia tengah buat sesuatu, mungkin dia tengah buat lab ataupun dia tengah buat amali. So benda tu menggambarkan bahawa dia tengah buat perkara-perkara berkaitan dengan teknikal. Sama juga contohnya gambar yang di tengah dua orang tengah berkayak dan kita fokuskan memang gambar tu mereka tengah berkayak dan mereka dalam keadaan yang happy, dalam keadaan yang gembira. So bila kita share gambar tu, kita boleh tengok terus direct, kita terus fokus bahawa gambar ni diorang tengah berkayak dan mereka tengah dalam keadaan yang bergembira lah kan. Okey, dan gambar yang ketiga sama juga, kita pihak perempuan tu tengah melakukan mungkin pembaikan ataupun baik tulis berkaitan dengan dia punya kenderaan. So kita fokus terus gambar perempuan tu tengah melakukan kerja dan gambar tu memberikan pemakluman ataupun bahawa perempuan tersebut tengah melakukan satu task yang melibatkan pembaikan pada kenderaan tersebut. Okey, ni antara gambar-gambar yang kita kalau boleh kita cuba elakkan untuk kita kongsi. Tapi saya faham tuan-tuan dan puan-puan, gambar-gambar macam ni lah yang banyak yang kita lihat dalam kita punya media sosial dalam FB dan Instagram. Sebab saya rasa gambar-gambar ni agak popular kan. Memang kalau apa majlis ataupun event, memang gambar-gambar macam ni lah yang kita ambil. Dan kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, kita elakkan gambar-gambar ni. Sebab contohnya kita ambil gambar yang pertama tu yang nampak student kita kata silap, kita tengah duduk tu. Dan sebenarnya kita tak tahu pun sebenarnya diorang tu tengah buat apa, dia duduk tu buat apa, program tu apa, kita nak highlightkan apa. Sebab terlalu ramai ataupun figure ataupun objek di situ, kita tak boleh nampak fokus kan. Sama juga kalau gambar dekat bawah tu sama gambar duduk atas kursi, yang duduk atas lantai tu, kita tak nampak gambar-gambar tersebut boleh menceritakan apa sebenarnya. So saranan kita kalau boleh kita cuba elakkan gambar-gambar yang sedemikian untuk dikongsi di media sosial kita lah. Kita cuba ambil gambar-gambar yang boleh menceritakan bahawa program itu adalah berkaitan dengan apa. Okey, so kita pergi pada soalan kita yang kedua. Alright, so kita ada share satu gambar kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di bahagian hujung tu ada gambar seorang tengah buat facial tu kalau tak silap tu. Okey, alright. So soalan ni adalah, adakah gambar ini bersesuaian untuk dimuat naik di media sosial siaran akhbar? Ya atau tidak? Okey. So tuan-tuan boleh lihat gambar ni macam mana? Silakan. Okey, ada rakan-rakan kita dah start menjawab. Cik Azata dah jawab, Cik Shima dah jawab. Okey, yang lain, Cik Azwan dah jawab. Lagi? Siapa lagi dia jawab?
Okay, separuh dah jawab. Cik Zahid dah jawab. Cik Nizat pun dah jawab. Cik Sofian dah jawab. Yang kedua, rakan-rakan kita yang lain. Cik Suhairi pun dah jawab. Okay. Ya atau tidak? Tuan-tuan tengok gambar dulu. Besarkan sikit. Okay. Kita besarkan sikit gambar tu. Takut tuan-tuan dan perempuan tak apa nampak. So, student kita tengah buat session kan? College Committee mana ni saya tak pasti. Community typing. College Committee Typing. Cuba 3. Okay, kita tunggu sikit lagi. Ada lagi dalam 22% yang mungkin tengah dalam proses untuk jawab. Yang tidak ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Tak tunggu je. Kita terus. Dia tak ada. Okey, setakat ini 85% yang menjawab soalan ni. So, adakah gambar ini bersesuaian untuk dimuat naik di laman sosial ataupun siaran di akhbar? Okey, kalau kita lihat betul-betul, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, pelajar kita tu betul dia pakai face mask. Okey, bagus. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, mata dia tertutup. So, mata dia tertutup. So, kalau gambar macam ini, kita kalau boleh, kita tak benarkanlah untuk dikongsi di laman sosial. So, jawapan bagi soalan ini adalah tidak. Okay? So, jawapan bagi soalan ini adalah tidak. Okay, alright. Okay, so jawapan dia tidak. Okay, next. Okay, news value. Okay, news value ni, okay, tuan-tuan dan puan ni, sebenarnya untuk sesuatu event, satu majlis ataupun satu program, kita sebenarnya kita perlu cari apa value-value yang ada pada program tersebut kan. Sebab biasanya news value inilah yang akan dipaparkan ataupun dikongsikan oleh pihak media kan. That's why untuk satu perkara, untuk satu majlis, memang kita memang perlukan adanya news value supaya news value tersebut dikongsikan bila pihak media nak kongsikan benda tu di pelbagai platform. Kalau biasanya dia akan highlight benda itu terlebih dahulu sebab news value ni boleh menarik pembaca, followers untuk melihat dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan program kita. Biasanya news value ni memang satu benda yang kita kata kita nak jual dulu pasal program tu. Dan bila ada news value ni, barulah the next tu pasal event atau majlis kita tu, barulah kita boleh ataupun mudah untuk kita share dia punya story berkaitan majlis tersebut. Okay. Okay. Yang ni kita share dengan tuan-tuan dan puan. Ini program antara program yang terbaru yang melibatkan peringkat kementerian baru ni. So kalau kita lihat yang ni antara gambar bagi majlis ataupun program yang kita boleh jadikan sebagai contoh lah kan. Kita lihat YBM yang Muhammad Menteri tengah berucap pasal benda tersebut. So kita highlightkan gambar YBM tu tengah berucap dan kalau boleh di belakangnya ada sedikit info berkaitan dengan majlis tersebut. Majlis menerangi memorandum. Yes, menerangi memorandum kan. Persefahaman. Okay. Kemudian kita lihat lagi bila mungkin majlis tu dah berakhir, kita cuba dapatkan gambar-gambar kita punya VVIP. Contohnya kalau kita sini gambar-gambar kita punya Yang Berhormat Menteri bersama dengan KSU, PKSU, KP dan lain-lain.
So kalau boleh gambar yang kita ambil tu dia boleh menceritakan pasal program yang kita nak hebahkan kemudian tadi. Next. Okey, ini pun sama tadi. Gambar yang kita ambil tu untuk kita buat hebahan atau kita buat promosi, kita buat, kalau boleh gambar tu biar orang lihat benda tu dia tahu. Oh, macam contohnya gambar yang kita saksikan di skrin ni, dia tahu bila kita ambil gambar-gambar contohnya student kita tengah buat mungkin perbaikan di situ. Oh, ini adalah gambar-gambar yang melibatkan gambar student politeknik, student college security yang terlibat secara langsung dalam bidang-bidang event. So benda-benda macam ni lah yang kalau boleh kita nak highlightkan supaya bila orang lihat, orang awam ataupun masyarakat, dia lihat gambar-gambar ataupun foto-foto yang berkaitan dengan kita, dia terus, oh, ini adalah sisi yang berkaitan dengan kita kan. So yang tu kita cuba develop dari semasa ke semasa, dan kita juga maklumkan kepada pegawai perhubungan awam di institusi supaya gambar-gambar yang kita hasilkan lebih bersifat yang boleh menggambarkan keseluruhan berkaitan dengan institusi yang berada di bawah jabatan, di bawah komiti. Okey, yang ni perkara-perkara yang mungkin kita highlightkan, perkara-perkara penting yang mungkin saya pun dah share tadi, mungkin kita tengok balik. Yang pertama adalah slot berbual, kemudian berkaitan dengan press release, media release. Ini perkara-perkara yang memang kita perlu ada kalau untuk suatu majlis, untuk kita buat suatu program, benda-benda ini biasanya kita kena ambil maklum penyediaan press release, media release kan. Kemudian kita perlu buat semakan protokol dan macam majlis bergantung pada majlis lah. Kalau majlis tu tambah melibatkan pengurusan tertinggi di tingkat jabatan, tingkat kementerian, jadi proses semakan dia lagi detail lah kan. Kemudian susunan logo tu biasanya ni antara benda-benda yang biasanya memang kita kena lihat dengan betul, sebab susunan logo ni antara perkara yang kalau kita melakukan kesilapan di situ, memang itu antara perkara yang memula kita akan dikena ataupun biasanya akan ditegur lah kan. Setakat kalau benda-benda yang lain tu mungkin kita boleh maafkan, tapi kalau susunan logo ni kita kena make sure bahawa susunan itu betul. Sebab tu buat cek kena sekiranya national kena rujuk kita dulu. Yes. Okey, surat tembubuan pun sama untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya pihak institusi di politeknik, di college community, dia dapat surat tembubuan contoh. Sebab kadang-kadang di peringkat institusi pun dia ada network ataupun connection bersama dengan TV ataupun radio. Mungkin kalau di negeri, mungkin institusi di negeri tersebut contohnya di Pahang, mungkin dia ada kontak dengan Pahang FM contohnya. Okey, kita tak ada masalah, cuma di peringkat kami UKK JPPKK, kita mohon PRO di institusi maklumkan ataupun mohon untuk PRO tersebut maklumkan terlebih dahulu pada pihak kami supaya di peringkat kami pun boleh bersemakan, dan kami juga di UKK JPPKK kita boleh sama-sama bantu buat hebahan berkaitan dengan slot tersebut. Ini yang last sikit. Okey, sebenarnya ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan baru ni pihak kami UKK JPPKK kita telah dipanggil oleh UKK KPP untuk berbincang mengenai fokus plan media pada tahun 2021, dan ini antara beberapa perkara yang di-highlightkan oleh peringkat kementerian lah. Ini antara cadangan-cadangan yang untuk kita highlightkan hebahan promosi untuk tahun 2021. Pertama, of course, untuk kita Politeknik dan College Committee, kita akan bercakap pasal TVET. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, TVET ni memang satu benda yang memang setiap tahun memang ada. Cuma daripada segi ataupun skop mana kita nak kupas berkaitan dengan TVET tu, kita akan lihat kan macam mana untuk tahun 2021.
Kemudian penjana KPT CAP yang ni ada sebahagian politeknik dan kolej komuniti juga melibatkan program penjana KPT CAP. Yang ni pun kita dimaklumkan untuk Disember ni sebahagian program telah dijalankan dan kita pun sama-sama buat himbahan. Dan untuk tahun 2021 sebahagian lagi program-program yang melibatkan politeknik dan kolej komuniti akan disambung. So untuk penjana KPT CAP ni kita akan continue buat himbahan dan promosi kan. Seterusnya penjana KPT PACE itu untuk JPT pelan tindakan keusahawanan. Okey, yang ni pun satu perkara yang kalau melibatkan keusahawanan ni banyak info-info yang berkaitan dengan keusahawanan ni melibatkan politeknik dan kolej komuniti. So saya memohon dengan tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada program-program keusahawanan yang melibatkan program-program keusahawanan di peringkat institusi di politeknik dan kolej komuniti, tuan-tuan bolehlah menyalurkan info-info tersebut pada pihak kami. Seterusnya pendigitalan IPT ini lebih pada ICT punya part lah kan. Rakan KPT, Myran pun sama melibatkan infra untuk ICT. PSH, okey. PSH ni pun satu perkara yang memang biasanya kalau yang bercakap pasal PSH, pembelajaran sepanjang hayat, memang info dia banyak melibatkan politeknik dan kolej komuniti. Alhamdulillah setakat ni memang banyak info PSH yang kita telah terima daripada tuan-tuan dan puan-puan. So saya alhamdulillah terima kasih diucapkan. So untuk tahun 2021 saya rasa program PSH ni kita akan teruskan, dan sekiranya ada perkara-perkara yang tuan-tuan puan-puan yang nak highlightkan untuk PSH pun boleh maklumkan pada peringkat ataupun pada pihak kami. Jom Masuk FPT, memang program ni memang kita terlibat setiap tahun Jom Masuk FPT. Keboleh pasaran graduan pun memang kita selalu bagi info, kita feed data pada pihak kementerian memandangkan keboleh pasaran graduan untuk politeknik dan komuniti adalah satu number yang agak tinggi So memang data-data berkaitan dengan keboleh pasaran graduan memang kita sentiasa share dengan pihak kementerian. Jalinan kerjasama industri pun sama, program-program yang melibatkan industri mungkin juga ada di peringkat institusi yang menjalinkan kolaborasi dengan industri pun boleh dikongsikan bersama pihak kami untuk kami highlightkan pada peringkat kementerian. Dan kisah kejayaan pelajar dan IPT. So kisah kejayaan pelajar dan IPT ni memang antara satu cerita ataupun story yang memang kita selalu wawarkan ataupun kita highlightkan. Contohnya bila pelajar kita di politeknik ataupun di kolej komuniti mereka berjaya, contohnya dalam bidang kita panggil bidang keusahawanan, mereka berjaya melahirkan ataupun menyediakan pekerjaan pada industri setempat, dan mereka telah berjaya dalam perkara yang mereka usahakan bidang mereka. Biasanya benda ini kita akan highlightkan kejayaan pelajar-pelajar kita politeknik dan kolej komuniti. So saya berkongsi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada perkara-perkara yang saya terangkan sebentar tadi yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan rasa untuk di-highlightkan di peringkat jabatan, kementerian dan pada orang ramai masyarakat, bolehlah kongsi dengan pihak kami. Kita tengok soalan-soalan je. Okey. So kita tengok kalau ada Q&A. Cik Saiful alert soalan dalam WhatsApp. Ni soalan. Tak ada soalan lagi. Tengok dalam WhatsApp. Cik Saiful dalam WhatsApp. Cik Saiful. Grup WhatsApp. Okey. Kalau ada soalan mungkin boleh. Pasal Jatinegara. Okay, saya jawab. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Mengenai soalan yang mengenai jatah negara tu, yang ada 2 jatah kementerian, sebenarnya ikut kepada bahagian protokol Jabatan Perdana Menteri, kita perlu letak satu jatah sahaja
sekiranya kita ada beberapa kementerian yang berkolaborasi. Tetapi saya kurang pasti kenapa dua jatah kementerian berada pada backdrop yang memorandum tersebut, sebab pada asalnya desain yang dibuat oleh JPPKK hanya ada satu jatah sahaja, tetapi logo tersebut telah diubah suai dan kita tidak ada pemakluman mengenai ubah suai logo tersebut. Sebelum ni memang kita bagi satu jatah sahaja atas memorandum tersebut. Kalau ada apa-apa lagi soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk saluran komunikasi, boleh bertanya sebelum kita lanjutkan slide kita. Kita ada lagi dua lagi soalan terakhir sebelum sesi saluran komunikasi ini ditamatkan. Okay, kalau tuan-tuan dan puan ada soalan, boleh kemukakan di ruangan chat. Mana? Ada naik? Tak ada? Tak ada? Salam, boleh bagi cik saya, okey, boleh bagi contoh news value. Saya jawab. Okey, saya dapat soalan daripada Encik Hafizullah Samsudin. Contoh news value. Okey, sebenarnya news value ni kita kena tengok dari segi sudut yang mana sebenarnya. Satu, sekiranya kita buat program tu nak dihebahkan pada media. So apa news value program kita tu untuk kita hebahkan kepada media? Adakah dia adalah perasmian? Adakah dia adalah memorandum persefahaman? Sekiranya kita hanya melakukan program aktiviti pelajar seperti biasa dan kita nak panggil wartawan untuk datang ke program kita, apa bezanya program aktiviti pelajar kita dengan program aktiviti pelajar universiti yang lain? So kita kena ada satu impact ataupun kita kena create apa news value pada program kita. Contoh sekiranya melibatkan pelajar-pelajar ni adakah pelajar-pelajar ni dikategorikan sebagai golongan B40. So bila dia dikategorikan sebagai golongan B40, ini adalah salah satu impact kepada program yang kita laksanakan. Sebab apa? Itu kita boleh create news untuk kita hantar kepada pihak wartawan. Dan saya juga suka nak maklumkan kebanyakan PRO yang hubungi pihak UKK, dia akan maklumkan kepada kami yang pengarah minta jemput media. Nak buat press conference. Pengarah saya minta buat press conference. Tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat ya, press conference setakat ini hanya dilaksanakan oleh KSU, Timbalan Menteri dan Menteri sahaja. Ini adalah, selalunya press conference ni dia adalah mengumumkan sesuatu dasar, mengumumkan sesuatu yang baharu sebenarnya. Kalau biasa untuk diinterview media, interview pengarah tu, itu bukan press conference. Sebab apa saya takut ada sedikit silap faham. Kalau bagi wartawan, dia nak interview tu, dia akan kata cucuk tanya saja. Itu cucuk. Kalau press conference ni adalah satu yang besar. Kena duduk dan kena ada sesi soal jawab, sesi pemberitahuan apa yang baharu. Itu agak berat sikit press conference. Okey, untuk jemputan media pula untuk datang kepada program kita, tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Kita salah satunya kita kena tahu. Kita jemput media, VVIP kita siapa? Siapa yang turun? Adakah menteri? Adakah timbalan menteri? Adakah KSU? Okey. Dan sekiranya ia adalah program biasa sahaja dilaksanakan, yang selalu dilaksanakan di institusi, saranan saya adalah untuk hantar gambar dan sedikit write up kepada wartawan.
dan itu boleh dilaksanakan itu pihak PRO college PRO politeknik boleh hantar kepada wartawan. So kalau kita cuba minimizekan jemputan media, sebab apa, takkan setiap kali event nak kena jemput media, setiap kali event nak jemput media. So kita pengarah-pengarah untuk 2021 ni dah boleh select which event yang kita perlu sebenarnya yang jemput media. Sebab apa, untuk nampakkan eksklusifnya program kita dan impak program kita kepada institusi kita. Okay. Ada lagi soalan-soalan? Adakah saya menjawab soalan news value ya? Okay. So saya dapat soalan daripada Encik Suhari pengarah mana ya? College Community Kembali. Okey, pertama dia tanya apakah turutan nyanyian lagu yang betul, lagu negeri-negeri adakah perlu dijadikan? Okey, untuk lagu-lagu negeri ni sebenarnya dia bergantung kepada negeri tersebut kan. Biasanya kita refer kepada protokol negeri, tapi biasanya kalau ada lagu negeri dia akan dimainkan bersama dengan lagu negara kan, dua lagu lah. Cuma kedudukan ataupun lagu mana yang dulu, lagu negeri ataupun lagu negara itu dulu, yang tu kita pun kena refer dengan protokol negeri. Okay, soalan yang kedua tadi, okey, bacaan rukun negara adakah perlu untuk setiap program? Okey, untuk sehingga kini memang perlu, sebab kita pun dah dapat pemakluman secara rasmi daripada pihak kementerian. So memang setiap majlis rasmi memang perlu dibacakan rukun negara. Okay. Seterusnya soalan daripada Cik Nizat daripada KK Jeli. Bacaan doa untuk suatu majlis di awal acara atau di akhir acara? Okey. Bacaan doa ni kebiasaannya kita baca pada awal majlis, pada awal majlis. Tetapi sama juga tadi saya dah maklumkan kepada tuan-tuan dan puan, bergantung juga kepada protokol negeri tapi kebiasaan memang di awal majlis. Okey, sebelum tu mungkin saya share juga tadi pasal lagu ada setengah negeri lagu dimainkan di akhir majlis pun ada sebenarnya. So kita benda tu memang kita kena refer dengan protokol negeri. Kalau melibatkan federal, memang biasanya kita akan berurusan dengan UPA lah misalnya kan, UPA. Tapi kalau melibatkan negeri, dia ada lagu negeri dan lain-lain tu, memang kita kena refer pada negeri. Okey, ada lagi satu soalan daripada College Community Ampang. Sekiranya institusi dikunjungi oleh 2 orang menteri, 1 orang menteri penuh yang bukan daripada KPT dan 1 orang YB timbalan menteri KPT, bagaimana susunan kegagalan? Siapakah yang wajar diberikan mandat merasmikan program? Okey, saya faham soalan ni sebab apa, baru-baru ni ada terjadi kat College Community Ampang. Sebenarnya untuk program tersebut, prioriti dia adalah diberikan kepada timbalan menteri Kementerian Pengajian Tinggi. Disebabkan kita college community kita ni di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, yang hadir tersebut adalah menteri di kementerian yang lain sebenarnya. Sebab dia, dan saya difahamkan dia adalah sekadar jemputan sahaja untuk program tersebut. So adalah wajar sekiranya timbalan menteri kita untuk diberikan mandat untuk perasmian sebabnya. Dia kena faham adakah orang tu dijemput sebagai jemputan dan adakah dia hadir sebagai perasmi. That's why pada surat jemputan kepada VVIP itu, tuan-tuan dan puan-puan kena clear. Dia hadir sebagai siapa? Perasmi, adakah sebagai jemputan VVIP ataupun jemputan? Sebab apa? Ini juga menjadi isu bila untuk susun VVIP di atas pentas sebenarnya. So bila jemput kalau dia sebagai jemputan, tapi bila ada ura-ura ada daripada orang pejabat bagi tahu kata jemputan ni kena duduk atas pentas, kita kena tengok prioriti dia jemputan sebagai apa.
Sebab tu saya mohon pada pengarah-pengarah bila nak keluarkan nanti ada sesuatu program, bila keluarkan surat tersebut kena clearkan betul-betul kat surat tu sebagai perasmi, sebagai jemputan VVIP atau jemputan sahaja. Okey, adakah menjawab soalan kepada KK Ampang? Pengarah KK Ampang? Okey, maklum. Okey. Kita ada mantan pengarah dalam staff, Macam mana mantan? Mantan pengarah. Okey, ada lagi soalan. Jika ada mantan pengarah dalam kalangan staf, bagaimana kedudukan susunan salutasi untuk beliau dalam majlis rasmi? Salutasi adalah merujuk kepada jawatan current yang sekarang, hakiki sekarang. Sekiranya dia dah bukan pengarah dan dia sebagai pensyarah, kita kena salute orang yang dia senang macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita hanya salute orang yang ada atas pentas sahaja untuk senangkan kerja. Sebab tu dia punya susunan dia akan adalah 3 orang, 5 orang, 7 orang. Itu selalunya yang atas pentas. Kalau kita salute kepada 3 orang, seterusnya kita tak perlu salute jemputan-jemputan yang berada di bawah. Key dia adalah jemputan, kita hanya salutasi tu yang pentingnya yang berada di atas pentas sahaja. Okay. Sekiranya jemputan KP tetapi yang hadir wakil kepada KP, macam mana sebutan kepada wakil? Okey, yang ini mengenai wakilnya, dia ada 2 situasi tuan-tuan dan puan-puan. Satu, sekiranya surat tersebut dia kata dihantar kepada KP. Okey, dihantar kepada KP dan KP minitkan kepada TKP. So, benda tu bila dalam salutasi kita kena sebut jawatan hakiki dia. Timbalan ketua pengarah mewakili ketua pengarah. Itu situasi dia. Mewakili ketua pengarah. Okay, sebab apa? Dia ada lagi situasi yang kedua adalah bila akan ada satu lagi surat, katalah surat yang kedua, surat jemputan kedua directly kepada TKP. Bila surat jemputan kedua directly kepada TKP, dia bukanlah mewakili ketua pengarah. Dia datang sebagai timbalan ketua pengarah. Sebab apa? Surat itu bukan mewakili ketua pengarah. So dia ada 2 situasi ya tuan-tuan dan puan-puan. Satu surat KP minitkan kepada TKP dan situasi yang kedua adalah surat itu dihantar direct kepada TKP setelah kita tahu yang KP tidak dapat hadir. Okey. Seterusnya, ada lagi soalan? Ada? Okey, kalau setakat itu saja soalan. Okey, pihak UKK kami akan buat penutup sikit. Sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, kita ada lagi 2 slide ni. Okay, sebelum kita ada 2 slide ni, mungkin saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya di institusi kami dah bekalkan 2 dokumen. Okey, yang pertama ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, yang saya pegang ni, ini dokumen berkaitan dengan garis panduan Pegawai Perhubungan Awam, Politeknik dan Polis Komuniti Malaysia, edisi 2020. Ini dokumen dia. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan, dokumen ini sebenarnya telah diedarkan pada institusi tuan-tuan dan puan mulai Januari 2020 dan saya difahamkan pegawai perhubungan awam di institusi tuan-tuan dan puan sedia maklum mengenai garis panduan ini. Dan kalau tuan-tuan puan lihat, dalam ini memang banyaklah kalau saya boleh bacakan pengurusan yang terlibat di institusi dan kolej. Kita ada pengurusan media publicity, media sosial, termembual hebahan, pemantauan berita, aduan awam, penerbitan, majlis, program khas,
pameran interaktif, lautan dalam dan luar negara dan perhubungan pelanggan. So semua perkara tersebut telah kita sertakan dalam buku ini, garis panduan ini, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh maklumkan semula pada PRO tuan-tuan dan puan untuk melihat semula. Dan sekiranya mungkin ialah untuk dapatkan, macam mana nak dapatkan benda ni? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita juga telah upload dokumen ni dalam kita punya laman web mypolicc.edu.my ada di situ, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh download garis panduan ini di laman web mypolicc. Okay. Kemudian satu lagi dokumen manual corporate JPPKK, Jabatan Pendidikan Berniaga dan College Committee, edisi 2020 pun dokumen ini kita telah edarkan pada eksklusi pada Januari 2020, dan dokumen ini boleh di-download di laman web mypolicc.edu.my. Okay, apa yang ada dalam ni? Kita ada warna logo, kita ada susunan logo, kepala surat, kad nama, penggunaan email, e-poster, template presentation, banting, banner, bendera dan lain-lain. So saya rasa dengan adanya manual corporate dan juga garis panduan ini, perkara-perkara ini boleh membantu rakan-rakan ataupun PRO di institusi untuk melaksanakan tugas mereka sebagai pegawai perhubungan awam di Politeknik dan College Committee. Ya. Okay. So kita ada lagi 2 soalan sebelum kita tamatkan kita punya sesi. Okay. Soalan berikutnya adalah, adakah anda tuan-tuan dan puan-puan follow ataupun like media sosial JPPKK? So ya atau tidak? Jujur Jujur. Okay, adakah anda follow ataupun like media sosial Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Committee? So, ya ataupun tidak. Okay, Sofian dah jawab, nampak tu. Cik Nasrul dah jawab, ya. Yang lain macam mana? Cik Arman. Arman pun jawab ya. Okay, kita tunggu rakan-rakan yang lain. Kita ada di Facebook, kita ada di Instagram, kita ada di Twitter, dan kita juga ada di YouTube. So, kalau bagi mereka yang dah like, dah follow tu, saya rasa memang dia tahu lah kita punya media sosial kita tu apa dia punya nama dia. Cik Zaid pun dah jawab, Cik Yusuf pun dah jawab, Cik Izzat dah jawab, Puan Suhaila dah jawab, Cik Liu pun dah jawab. Okay, tunggu rakan-rakan yang lain untuk jawab. Cik Zafar pun dah jawab, Puan Nurahan pun dah jawab. Okay, ya ataupun tidak, follow ataupun tidak. Okay, 66%, sikit lagi. Tapi 32 boleh jadi speed. 32 orang boleh jadi speed kan? Ya, boleh. Okey, dah. Okay, so kita pergi kepada next question. Okay, soalan berikutnya adalah, berapakah bilangan media sosial JPPKK? Berapakah bilangan media sosial yang ada di Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Committee? Ada berapa? So kita ada pilihan jawapan dulu. A kita ada 7, B
8. C tu 7. Ulang balik. Just pilih A atau B saja. Pilih A atau B saja. A ataupun B saja. Berapa yang kita ada? Kalau tuan-tuan dan perempuan selalu lihat poster yang kita buat yang UKK kita buat, memang kita dah letakkan di bawah setiap poster tu nama-nama media sosial yang ada di jabatan. Kalau tuan-tuan lihat memang ada di situ lah sebenarnya. So, berapakah bilangan? Okay. Okay. Cik Usli dah menjawab. Saludin pun menjawab juga. Cik Syari dah menjawab. Okay. Kita tunggu rakan-rakan yang lain kita menjawab soalan ini. Okay, Cik. Okay, tengok jawapannya. Okey. So kita tengok jawapannya berapakah sebenarnya? Okey. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, untuk FB kita ada polytechnic.edu dan dengan College Community HQ. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan kenapa kita masih menekalkan di setiap aplikasi masih ada dua. Contohnya FB kita ada dua, Instagram kita ada dua, Twitter pun kita ada dua, kerana kita dah ada follower sebelum ini. Untuk makluman tuan-tuan, polytechnic.edu kita dah ada lebih kurang dalam 58 ribu. College Community pun kita ada dalam 28 ke 30 ribu. So kita kalau kita nak mergekan dua FB ni, dia akan menyebabkan followers kita berkurang. So that's why kita masih tekankan dua nama lah, ataupun dua daripada Politeknik dan juga College Community. Sama juga dengan Instagram, kita masih gunakan Politeknik Malaysia dan College Community HQ. Politeknik Malaysia dan College Community HQ juga untuk Twitter. Cuma untuk YouTube, yang ni memang kita dah create, memang melibatkan Politeknik College Community. So total semua setakat ini kita ada FB 2, di IG kita ada 2, di Twitter kita ada 2 dan di YouTube kita ada 1. So total semua adalah 7. Dan juga kita ada satu lagi yang kita kenali, kita punya laman web, iaitu www.mypolicc.edu.my. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mypolicc.edu.my ni adalah di bawah kita kata dia antara ataupun kolaborasi di antara UKK dengan ICT, di mana UKK kita menyediakan bahan-bahan untuk dimasukkan ke dalam mypolicc.edu.my, dan bahan-bahan itu pun kita kumpul ataupun kita dapatkan daripada jabatan bahagian-bahagian yang lain, institusi di Politeknik, di College Community, dan pihak UKK yang akan sediakan bahan tersebut untuk memuat naik perkara tersebut untuk di-update di dalam mypolicc adalah task yang diberikan kepada tim ICT JPPTT. Okay. So kita dah sampai pada penghujung slide kita pada pagi ini. Saya mewakili pihak UKK JPPTK bersama dengan Puan Suryawati dapat berkongsi sedikit info dan maklumat berkaitan dengan saluran komunikasi yang disediakan ataupun yang dilaksanakan di peringkat jabatan
Dan benda yang sama juga sekiranya peringkat institusi bertanya pada kita, kita akan berkongsi perkara yang sama. So saya mohonlah dengan tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan bidang ataupun skop UKK kan, sebab di institusi pun saya difahamkan ada juga UKK, bolehlah rujuk pada pihak kami mungkin kalau di institusi tu yang rapat ataupun yang direct dengan kami adalah pegawai PRO di institusi tuan-tuan dan puan-puan. So itu saja buat pada kali ini. Jika ada persoalan lain mungkin boleh kita berkongsi di platform-platform yang lain selepas ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan pengarah daripada Politeknik, daripada College Unity kerana dapat bersama-sama dengan kami pada pagi ini berkongsi berkaitan dengan saluran edukasi. InsyaAllah kalau ada ruang dan masa kita berjumpa lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Saiful dan Puan Suria atas taklimat tentang saluran komunikasi. So diharap bahawa apa yang disampaikan mendapat satu macam standard lah ataupun penyelarasan informasi yang sepatutnya pengarah-pengarah tahu tentang komunikasi korporat di institusi dan juga di JPPKK. Terima kasih kepada Cik Saiful dan Puan Suria. Okay. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, petang ini adalah bersama dengan Cik Khairul Azhar bin Ahmad, Timbalan Pengarah di JK, yang akan menerangkan taklimat tentang akreditasi program bagi Politeknik dan College Community. Namun untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk program akreditasi ini, Cik Khairul Azhar mohon kita menggunakan Webex meeting kerana dia ingin berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan lah secara maya. So nanti saya akan sharekan link Webex meeting tu ataupun tuan-tuan boleh klik pada site Google yang saya dah share, klik je pada topik akreditasi tu, dia akan terus masuk ke Webex meeting akreditasi. So kalau ada password dia tetap sama iaitu elite huruf besar. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Sehingga kita jumpa pukul 2:30 petang nanti.